Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masyarah Binti Ghazali dari kelas TP 6B dan saya dari kumpulan negara UAE. Okey, saya akan menceritakan mengenai negara UAE dan latar belakangnya sedikit. Okey. Emirat Arab Bersatu dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai United Arab Emirates, sering juga disingkatkan kepada UAE. Ianya adalah monarki di semenanjung Arab di Teluk Parsi yang ditubuhkan pada tahun 1971. Terdapat 7 wilayah, antaranya Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah dan Al Qawain, di mana Abu Dhabi ini sebagai ibu kota negara. Ketujuh wilayah ini dipimpin oleh seorang emir. Kedudukan strategiknya menjadikan tempat persinggahan ekspor dan import bekalan minyak dunia kerana ia berdekatan dengan Selat Hormuz yang menjadi laluan kapal dagang. Selain itu, negara ini juga turut berkongsi sepadan dengan negara Oman dan Arab Saudi. Okey, seterusnya mengenai sejarah ringkas negara United Arab Emirates ini. UAE dibentuk dari kelompok jazirah Arab Sheikh Dome sepanjang pantai selatan Teluk Persia dan pantai barat Laut Teluk Oman. Wilayah ini menerima Islam pada abad ke-7. Selama beberapa abad, wilayah itu telah terlibat dalam perselisihan dinasti dan gangguan di laut terhadap perdagangan asing. Sekitar tahun 1820-an terdapat sebuah perjanjian damai telah ditandatangani di antara syekh-syekh utama yang menguasai pantai masing-masing untuk tidak lagi terlibat dalam pertempuran di laut. Pada tahun 1853, mereka menandatangani perjanjian dengan pihak British bagi membentuk Gencatan Senjata Maritim yang abadi. Di bawah perjanjian itu, sebarang perselisihan antara syekh perlu dirujuk kepada pihak British untuk penyelesaian. Pada 1 Disember 1971, perjanjian Sheikh Dome dan British berakhir. Mereka menjadi sebuah negara yang merdeka sepenuhnya. Pada 2 Disember 1971, 6 dari wilayah negara ini iaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Qawain dan Fujairah masuk ke dalam sebuah persyarikatan tersebut. Persyarikatan disebut Emirat Arab Bersatu. Emirat ketujuh yang menyertainya adalah Ras Al Khaimah dan kemudian mereka bergabung pada awal tahun 1972. Setelah merdeka, UAE turut aktif dalam memainkan peranan ke arah mewujudkan kawasan Arab atau negara Teluk sebagai kawasan aman dan makmur. Ini mengundang untuk UAE untuk mengirim pasukan tenteranya bagi membantu membebaskan Kuwait pada Perang Teluk 1990 hingga 1991. 1991. Manakala dari segi politik pula, politik dan pentadbiran pula, UAE memiliki kestabilan politik yang tinggi dan merupakan satu-satunya negara di dunia Arab dengan sistem federasi yang dapat bertahan cukup lama. Sistem politik federasi dengan beberapa hak dan keistimewaan diagih secara saksama di antara perintah federal dan pemerintah di peringkat emirat. Perlembagaan berdasarkan perlembagaan yang digubal oleh majlis tertinggi iaitu Supreme Council pada tahun 1996. Hasil dan pengubahsuaian pada perlembagaan semasa awal merdeka dalam tahun 1971.
Federal Supreme Council merupakan entiti perundangan tertinggi di UAE, baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Keanggotaannya terdiri daripada para penguasa 7 Emirat iaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Al Qawain dan Ajman. Okay. Di samping itu, dari segi ekonomi, UAE merupakan salah satu ekonomi yang paling berkembang. Kemajuan ekonomi UAE terbina berikutan halangan perdagangan di negara itu yang cukup rendah dan sikap serta pendekatan kerajaan dalam mendukung ekonomi pasaran bebas, menyediakan iklim perniagaan yang telus dan menguntungkan, melaksanakan perbelanjaan secara berhemah, mengekang rasuah dan tidak ketinggalan memastikan stabiliti produk yang kekal berpanjangan. Produk ekspor UAE terdiri daripada minyak mentah dan produk-produk lain seperti gas asli, perniagaan ekspor semula tamar dan ikan kering. Produk import UAE pula terdiri daripada jentera dan peralatan pengangkutan, bahan kimia dan makanan yang diimport dari negara-negara China, India dan Amerika Syarikat. Selain itu, UAE turut memiliki simpanan minyak ke-7 terbesar di dunia. Di sini kita dapat lihat betapa kayanya negara UAE ini. Selain itu, warga UAE ini juga memiliki sifat toleransi sesuai dengan anjuran Islam dan memiliki tradisi yang kuat. Mereka memiliki taraf hidup yang tinggi termasuk dari sudut pendidikan dan kemudahan kesihatannya yang sentiasa dibangunkan dengan baik dan terancang. Terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Mahadi. Saya daripada kelas DP6A. Okey, hari ini saya nak menerangkan serba sedikit tentang pengenalan industri halal di negara UAE iaitu United Arab Emirates. Okey, so macam yang kita tahu, industri halal merupakan industri yang semakin mendapat perhatian serta mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk diterokai. Okey. Keutamaan produk halal bukan sahaja bergantung kepada sijil dan logo halal untuk mengesahkan kehalalannya, malah daripada segi kualiti dan kebersihan dan lain-lain lah yang bergaris dengan konsep halal. Okey, sebenarnya negara UAE ni negara yang pertama yang menerapkan sistem makanan halal di dunia dengan menggunakan standard dan amalan dalam bidang penilaian dan pensijilan. Dengan pengetahuan yang sedia ada, yang kita tahu UAE ni adalah terkenal dan famous tentang minyak kan. Okey, untuk pengetahuan korang juga, UAE ni dia memperkuatkan kedudukan dia dalam ekonomi sebagai sebahagian daripada visi pengeluar pasca minyak. Okey. Menurut orang UAE, platform industri halal adalah satu titik pertemuan bagi para permain global. Okey, ini juga dapat menarik peluang utama untuk bertukar idea dan bagi memenuhi visi pertumbuhan dengan lebih daripada 1.6 milion umat Islam di seluruh dunia yang menggunakan produk makanan halal. So, berbalik pada UAE, pasar malam dan minuman halal akan mencapai nilai USD 2.5 trilion pada tahun lepas, menurut OIC iaitu Organisasi Kerjasama Islam. So ya, itu saja untuk pengenalan industri halal di negara UAE. Sekian, terima kasih.
Okey, nama saya Nurul Sofia binti Muhammad daripada kelas DP6A. Okey, sekarang ni saya nak terangkan tentang agensi halal, agensi yang menguruskan industri halal di UAE. Okey, setiap negara pun mestilah mempunyai agensi mereka tersendiri untuk mengeluarkan sijil halal dan juga logo halal. Bagi memudahkan para pengguna Muslim untuk mempercayai bahawa produk yang mereka yang dikeluarkan oleh industri halal ini adalah terbaik, kualitinya terbaik dan juga halal digunakan. Okey, bagi negara UAE mempunyai satu agensinya ialah ESMA. ESMA ni ialah Emirates Authority for Standardization and Meteorology, yang telah ditubuhkan pada tahun 2001 oleh Perdana Menteri Dubai. Okey, kat sini kalau SMA ni mempunyai standard untuk mengeluarkan sijil halal kepada para industri yang mengeluarkan produk untuk mendapatkan sijil halal dan juga logo halal mereka, sama ada mereka ingin memasarkan di dalam negeri ataupun di luar negara lain. Okey, bagi logo halal di UAE ialah logo halal tersebut ialah logo halal ini. Okey, logo halal ini telah dikeluarkan oleh UAE, dikeluarkan oleh agensi ESMA di negara UAE. Okey, logo ini telah diiktirafkan oleh JAKIM iaitu di Malaysia lah, yang diiktirafkan oleh Malaysia, JAKIM iaitu Jabatan Agama Islam Malaysia. Okey, logo ni bolehlah korang boleh tengok dekat produk mana-mana produk. Kat mana-mana produk mesti ada logo halal kan, logo halal yang tersedia pada produk tersebut. Okey, kalau macam logo ni, logo halal UAE. Korang boleh tahulah, okey, logo ni mestilah logo halal daripada UAE kan. Okey, seterusnya ialah prosedur. Prosedur ni merupakan proses. Okey, proses macam mana kan? Okey, proses ni merupakan proses untuk industri untuk yang mengeluarkan produk untuk mendapatkan sijil halal dan juga logo halal bagi produk-produk mereka. Okey, di sini industri halal perlulah mematuhi dan mengikuti etika yang telah ditetapkan oleh ESMA. Okey, mereka perlulah mengikut standard yang telah ditetapkan dan juga syarat yang telah ditetapkan ESMA semasa mereka memohon sijil halal dan juga logo halal mereka. Selain daripada itu, mereka perlulah dalam industri mereka perlulah mempunyai eksekutif halal, jawatan kuasa halal kan. So mereka perlulah berkuasa untuk menubuhkan organisasi halal bagi produk mereka lah. So maksudnya barang-barang yang mereka gunakan perlulah menggunakan barang-barang yang berkualiti dan juga mengikut syariat. Okey, selain daripada tu ialah air sekali ialah skim ni merupakan macam perkhidmatan yang perkhidmatan yang ada lah dekat UAE ni. Macam skim yang ada di agensi ni ialah yang mengeluarkan ada 3, iaitu produk makanan dan juga produk kosmetik dan juga rumah sembelih. Okey, produk makanan ni paling banyaklah yang ada di UAE yang mengeluarkan produk makanan untuk yang mempunyai sijil halal dan juga logo halal dan juga telah dijualkan di pasaran sama ada di dalam negara UAE dan juga
peringkat di luar lah international ada antarabangsa negara-negara lain lah, di luar negara. Okay. Produk kosmetik pula. Kosmetik ni mestilah ramai guna. Di Malaysia pun mesti ada juga kan pengguna-guna produk UAE kan. Okay. Kosmetik ni pun mendapat sijil halal juga, dan juga mempunyai logo halal. So korang, kalau korang ada beli barang-barang produk UAE, korang kalau korang tengok lah, contohnya macam korang tengok ada logo halal ni, halal ni mungkin okey, korang macam halal tadi saya dah tunjuk logo. Okey, logo halal tu daripada UAE. Okey, kalau korang nampak tu, mungkin ni logo halal daripada UAE. Okey, itulah produk UAE. Okey, selain daripada rumah sembelih pun seperti rumah sembelih mestilah penyembelihan daripada kambing, ayam, itik, lembu, biri-biri dan sebagainya. Okey, daripada situ skim ni mereka juga memastikan kualiti produk mereka terjamin. So maksudnya sebelum diorang nak import barang tu ke negara lain ke kan, diorang memastikan kualiti haiwan tu terjaga, dan juga haiwan tu disembelih dengan sempurna semuanya. Okey, itu saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukhlis bin Muhammad Ramli dari kelas DP 6A. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai bahagian saya pula, ialah untuk menerangkan mengenai isu halal di UAE. Okey, yang pertama, di atas dapatan saya di internet, isu halal di UAE ini tidak menjadi sebarang masalah, iaitu sama seperti Malaysia, oleh kerana UAE ialah antara sebuah negara majoriti Muslim. Oleh itu, kerana ramai penduduk Muslim, sudah tentulah konsep halal ini difahami dan diterima secara menyeluruh oleh segenap masyarakat di sana. Malahan, dapatan yang saya perolehi dari internet juga, semua isu halal di UAE ini adalah bersifat positif dan kemajuan belaka. Contohnya, hubungan UAE dan Malaysia dalam mempromosikan produk halal amat baik, seperti penganjuran pameran perdagangan. Lebih dari 100 syarikat makanan dan minuman, Food and Beverage Malaysia, menyertai pameran perdagangan food and beverage yang terbesar di dunia, iaitu di Gulf Food di Dubai, Emiriah Arab Bersatu UAE, yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dari sudut Malaysia pula, iaitu penganjuran pameran halal antarabangsa Malaysia, iaitu MIHAS. Itu memang antara penganjuran pameran halal yang agak terkenal lah di Malaysia, yang disokong oleh kerajaan. Negara UAE juga antara negara luar yang menyertai penganjuran ini. Seterusnya, dapatan saya daripada internet pula ialah dari sudut pandangan pengguna bagi rakyat UAE itu sendiri di sana. Itu sama juga macam Malaysia, kerana rakyatnya semua Muslim. Isu logo halal ini menjadi kebimbangan dan mereka amat mengambil berat tentang status halal produk yang mereka ingin beli. Akhir sekali, sebuah kenyataan oleh Setiausaha Agung IHAF, iaitu International Halal Accreditation Forum, iaitu sebuah badan halal utama di UAE, bahawa pentingnya supaya membangunkan standard halal itu sehingga mencapai ke peringkat ISO.
ISO ni maknanya sebuah standardization, iaitu model yang bersifat antarabangsa lah. Maknanya bila benda tu ada, akan memudahkan digunakan untuk negara luar. Sebab benda ni pun, produk halal ni pun melibatkan ekspor dan import. Apabila standard itu telah sampai tahap yang terbaik, maknanya akan memudahkanlah urusan import dan ekspor untuk pengusaha luar antarabangsa untuk mendapat status halal ini untuk produk mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahana Nadia binti Rashid daripada kelas DIPEH 6B. Saya ingin kongsikan kepada anda iaitu produk halal daripada negara UAE. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan produk telah diimport dan dieksport ke negara Malaysia ni, iaitu beberapa produk yang kita tahulah. Sekarang pada masa kini banyak sekarang produk yang diimport dan diekspor, iaitu produk-produk halal lah. Seperti mana yang kita tahu di pasar raya, pasar-pasar yang di luar sana lah, di pasar raya, pasar mini, iaitu Tesco, Giant. Okey, daripada research yang saya buat, saya dapati ada beberapa produk yang diimport daripada negara UAE. Okey, kita boleh tengok. Okey, sebagaimana yang kita Okey, seperti yang anda boleh lihat, ini adalah contoh produk-produk halal yang di negara UAE. Okey, iaitu ada beberapa produk yang saya dapati, yang saya cari. Okey, seperti anda lihat, ada 12 produk yang daripada negara UAE. Yang pertama adalah susu segar. Susu segar ini yang diimport daripada negara UAE. Yang kedua adalah susu yogurt. Yang ketiga adalah susu kotak coklat berjenama Al-Marai. Yang keempat adalah susu tepung berjenama Nido. Yang kelima iaitu cordial strawberry yang berjenama Al-Marai. Dan yang kelima cheese 3 segi. Cheese 3 segi, seperti mana kita tahu di negara Arab terkenal dengan cream cheese. Berbagai-bagai jenis cream cheese. Yang keenam adalah kurma. Kurma pun adalah produk yang terkenal di negara Arab. Yang ketujuh adalah cheese spread. Cheese ini didapati di Malaysia juga, tetapi ini adalah produk daripada UAE, yang mana tulisannya adalah, kita boleh nampak juga tulisannya adalah tulisan Arab. Nombor 10 ialah coklat. Coklat yang bernama Al-Ansar. Okey, coklat yang dalamnya ada badam. Yang ke 11 adalah air barbican, iaitu air yang bergas. Seperti yang kita tahu, produk ini dia terkenal juga di Malaysia. Okey, yang terakhir ialah minyak Vic yang diimport daripada Arab. Ini adalah minyak Vic yang dibuat daripada negara Arab.